Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai semua, selamat pagi. Good morning. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur Allah bagi lagi, continue lagi sambung lagi nyawa untuk kita nak teruskan kehidupan kita untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan apa yang untuk hari ini permulaan dia kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi, kesihatan yang Allah bagi, kesihatan yang baik. Sekarang sebabnya bermacam-macam ada berlaku kesihatan ni. So saya bersyukur dengan Allah bagi banyak benda sekarang Allah bagi kat saya. Terutamanya Allah bagi kesihatan yang baik untuk saya nak teruskan kehidupan saya, untuk saya nak capai impian saya. Banyak benda yang berlaku dekat saya punya diri saya punya kehidupan saya punya bisnes saya. So untuk pagi ni saya nak share mana yang best buat bisnes secara buat bisnes sorang-sorang ke buat bisnes bersama dengan tim. Kalau you all rasa you all best buat bisnes sorang-sorang ke you all best buat bisnes ramai-ramai. Share. Share. Sebabnya dia gini deh. If you want to fast, so you go alone. You go alone. If you want to go far, you go together. So maksudnya di sini jika you all selamat pagi sis, selamat pagi. So maksudnya di sini jika saya nak buat saya nak lakukan bisnes tu dengan pantas dan cepat, boleh saya buat sore. Tapi kalau saya nak bisnes saya lebih lagi far tu, jauh lagi, so saya kena together, tahu tak? Together tu bersama-sama dengan tim. Sebab itulah bila saya dulu perbandingan saya dan dulu dan sekarang sangat berbeza. Bila mana saya buat bisnes sorang-sorang dan sekarang saya dah ada tim, berbeza sangat. So siapa yang masuk saya punya live, share dulu, komen dulu. You all apa khabar you all punya hari ni? Sihat ke? Tak okey ke? You all punya mood tu okey ke? Not bad ke? You all boleh type kat komen tu. Morning Noris, thank you motivasi bisnes pagi-pagi ni. Sebabnya ada ramai yang tanya saya. Noris, best ke buat bisnes dengan tim ni? Dan ada tim ni, best ke? Sangat best. Bagi saya sangat best. Sebab saya nak melangkah lebih jauh lagi. Saya nak buat bisnes, saya nak banyak berlaku perubahan. Dan bila nak benda tu, saya kena juga together. Saya kena juga bersama, adanya tim. Kalau dulu saya buat sorang-sorang, memang saya kata saya dapat semua, saya kaut semua. Sebabnya saya gila kuasa. Mula-mula okey. Gila kuasa. So bila gila kuasa tu kita nak everything. Kita dapat semua everything. Tapi you all kena ingat bila kita buat sorang-sorang. Mak mana tu? Tak lama hangat. Bila kita buat tu. Tu. Bilik ke apa? Atas. So, bila kita buat sorang-sorang, memang kita akan dapat kaut semua. Tapi kena ingat, bila kita kaut semua tu, kata 100% kita dapat ke? Sebab kita lah bos, kita lah kuli, kita lah semua. Dulu saya dapat semua, tahu tak? Saya dapat semua. Tapi saya punya tenaga sangat letih, tahu tak? Sangat letih sebab saya buat semua. Bila saya buat semua, kata kita dapat pun sikit. Walaupun kita nampak banyak dah sebab kita buat sore. Tapi
Hai, best baker. Wow. Oh, tak adalah, saya hanya biasa-biasa je. So bila saya buat, dulu saya buat seorang, saya kaut semua. So bila kaut semua tu best dengan cara kaut semua tu lah. Tapi saya sangat letih. Badan saya sangat letih sebab everything saya yang kena handle. Saya lah kata run business, saya lah yang buat kek, saya lah tukang jual, saya lah pegang account, saya lah jeng cari pasaran, marketing apa semua. Saya lah everything saya. So bila saya pegang kepala otak saya ada satu je. So bila saya ada satu, semua saya kena pegang. Bila berlakunya masalah, saya yang tanggung semua. 100% saya tanggung. 100% saya tanggung. So bila 100% saya tanggung, so saya rasa jadi macam tenaga kita dah kerah dah. Tenaga kita dah kerah. Bila kita dah kerah dah tenaga kita, kata kita punya letih tau tak. Kita letih dari segi fizikal kita, mental kita. Letih segala-galanya, terutamanya kepala otak kita. Sebabnya bila kita buat bisnes ni, ada sahaja cabaran, ada sahaja halangan yang kita perlu harungi benda tu. Ada sahaja masalah. So bila ada masalah tu, kita kena mikir dah. Kepala otak kita kena berjalan. So bila berjalan tu, kata memerlukan keringat, memerlukan banyak benda yang kita, bila berlakunya masalah, macam mana aku nak tangani benda tu. You all buat sahaja, buatlah anything, you all punya buat produk apa sahaja, ada berlaku masalah. Ada berlaku masalah. Sebab apa? Sebabnya bila you all kata tak ada masalah tu, you all rasa di zone selesa, you all dah selamat gitu, tahu tak? Tapi bila you all kata ada masalah, saya pun ada, setiap masa saya ada masalah. Tapi masalah tu kata berbeza dengan dulu dengan sekarang. Sebabnya apa? Sebabnya kata bila saya ada team, so bila ada berlaku masalah, saya boleh share benda tu, saya boleh share masalah tu dengan team saya. Dan bila saya kata bukan saya fikir sorang-sorang. Saya fikir sorang-sorang. Masalah tu saya fikir dulu ya. Saya fikir sorang-sorang. Okey. Saya fikir sorang-sorang. Fikir okey masalah tu fikir. Masalah ni fikir sendiri semua. Tapi bila sekarang ni bila saya dah ada team, kata bila berlakunya masalah, benda tu saya boleh share dengan team saya, dan team saya pun ada idea dia. Itu yang sangat best bila kita ada team. Itu yang sangat best. Dan kita boleh share everything. Banyak benda yang kita boleh share. Banyak sangat boleh share. Dan tak semestinya kita ni seorang ketua, kita ni seorang leader, kita je sahaja yang boleh bagi idea. Tim kita pun berhak bagi idea, sebab tim kita pun ada idea-idea yang bernas, ada idea-idea yang positif yang membantu membantu saya untuk saya naikkan saya punya bisnes, untuk saya nak lebih lagi. Tak semestinya kita ni seorang ketua, seorang leader, kita hanya nak ada team. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah nak ada team. So nak ada team macam mana? Macam Ain, macam Pika, macam mana nak? So sebabnya bila saya ada team, saya boleh share everything, tahu tak? Sangat best. So bila best gitu menyebabkan kita punya business sangat enjoy. Kita tahu okey bila berlaku masalah gini apa yang patut kita buat, tahu tak? Dan bila ada berlaku masalah ni, kita boleh share, tahu tak? Berbeza dengan saya yang dulu, saya tak boleh nak share. Bila saya share, orang tak tahu. Sebab orang yang kita share tu bukan dalam bisnes kita, bukan yang dia tak faham apa yang bisnes yang kita buat. Bila kata saya dulu, tahu tak? Sebab itulah bila saya dulu, bila berlakunya masalah, saya akan tanya mak saya. Sebab saya ada mak saya je yang tahu benda ni. Tapi bukan 100% mak saya tahu. Sebabnya dia pun tak memahami apa yang saya buat. Tapi bila sekarang ni, bila saya dah ada team, okey, bila saya ada team, bila berlakunya masalah apa sahaja, masalah berkenaan marketing, masalah berkenaan customer ni, sebab kita buat bisnes ni ada customer Customer tu bermacam-macam perangai, bermacam-macam PA, tahu tak? Bermacam-macam macam-macam lah dia. Gimana? Mana?
Boleh dia. Ha. Macam air dah pikan. Nak team macam air dah pikan. Ha? Buat apa? You all tengok belakang budak-budak. Boleh. Gini, dia nak ada team ni. Budak. Dia nak ada team ni, dia dia bergantung kepada kita. Tengok diri kita macam mana. Gitulah team kita. Kalau kita ni seorang yang kerek, seorang yang cerewet, memang team kita akan jadi gitu juga. Tapi kalau kita macam saya jenis orang yang gila-gila tau dah. Orang yang masak air. Orang yang gitu. Saya dapat team lah gitulah. Tapi gak bila kita dalam dunia bisnes ni, bila kita time bekerja, kita ada kata kita macam saya time biasa-biasa, yes. Tapi kalau time bekerja memang saya betul-betul 100% bekerja lah dalam ni. Saya sebagai ketua, sebabnya saya nak handle benda tu. Saya boleh okey gini. Tapi gak tak semestinya. Mana? Makin mana kat dia? Sini. Depan ni boleh? Okey. Okey. Tak semestinya kata tak semestinya kita ni kita ketua, tapi tim kita pun tak boleh nak bagi idea. Tim kita pun ada berhak boleh bagi idea juga, tahu tak? Idea tim kita tu memang kata mana tahu lebih bernas lagi daripada idea kita, dan kita share benda tu. Dan kata bila saya ada tim ni berbeza, tahu tak? Berbeza. Saya dulu dan sekarang, sebabnya saya dah ada tim bahagian production. Sebab itulah orang kata, mungkin mana-mana tak buatlah bisnes. Saya still buat bisnes, saya still run bisnes, saya still buat apa yang saya buat bisnesnya. Sebabnya saya dah ada tim. Saya dah tak boleh dah nak handle sorang. Sebab saya nak pergi jauh. Sebab bila saya nak pergi jauh benda tu, so saya terpaksa ada tim. Kena ada tim untuk saya nak pergi jauh. Sebabnya kalau saya run bisnes sorang-sorang, saya duduk di takut yang lama. Walaupun saya rasa dulu okey dah, tapi okey pun saya tak boleh nak pergi jauh. Dan bila saya nak pergi bergerak jauh gitu, saya terpaksa ambil tim. Kena ada tim juga. So bila saya ambil tim tu, dan saya nampak pergerakan bisnes saya ni, alhamdulillah dari hari ke hari saya nampak perkembangan dia, dan itulah yang menguatkan saya lagi nak lebih grow lagi saya punya bisnes. Sebabnya bila kita bertambah tim, tim kita kena tahulah nak tambah tim pun kena tahu juga nak tim bahagian apa, bahagian marketing ke, bahagian sale ke, bahagian production ke, bahagian mana you all nak tambah. Bukan kata main kau je tim. Aku nak ada tim, ambil tu. Nak ada tim, ambil. Berapa ramai timnya? Sekarang saya dah ada 8 orang. 8 orang tim. Sekarang you all nampak saya ni, saya pikah je. Saya ada 8 orang. 8 orang tu pun tak cukup. Saya untuk bahagian online sahaja saya ada 3 orang. Online sahaja saya ada 3. Saya pun tak jangka benda ni. Tahu tak? Saya tak jangka sebabnya saya buat benda yang tak pernah saya buat. Dan saya dapat benda yang tak pernah saya dapat dalam hidup saya. Ini yang saya dapat, tahu tak? Dan saya akan meneruskan kehidupan saya sampailah bila-bila sehingga saya dapat capai impian saya. Itu yang memang saya nak. So bila saya nak capai benda tu, saya kena ada tim. Banyak benda lagi, tahu tak? Saya kena ada tim. Ada tim. Saya kena ada orang pegang akaun. Sekarang pun orang dah buat dah benda tu. Sebabnya saya tak boleh juga buat. Saya tak boleh. Dulu saya lah tukang je buat akaun. Sekarang saya dah bagi kat orang dah. So sekarang ni tak kira tu sebab otak baru. 9 orang. So saya ada 9 orang tim. So bila 9 orang gini dah, bukan gini. Gini.
9 orang yang handle. So bila 9 orang yang handle tu orang kata banyak melengkapkan lah saya punya bisnes saya untuk nak lebih maju lagi, untuk nak lebih lagi bergerak. Sebabnya banyak tim saya yang nampak, you all nampak adalah I dengan Pika. Tapi di belakang tabir tu ada lagi lah. Sebabnya saya tak mampu. Tak mampu nak handle sore terlampau ramai. Yang nak cuba untuk saya selesaikan masalah apa semua. So saya tak mampu nak handle sore. Bila saya ada tim ni, tim saya yang banyak membantu saya benda ni, dan saya nampaklah pergerakan saya punya bisnes lebih maju lagi. Itu yang berbezanya bila saya run bisnes sore-sore dan saya ada tim. Itu yang saya nampak lah. Kalau you all yang mana yang belum ada tim tu, you all boleh insya-Allah akan datang you all nampak benda ni, tahu tak. Saya pun permulaan saya online kan saya punya bisnes, saya pun seorang juga. Bila bermulanya dulu saya buat secara offline, tapi bila saya tukar saya punya bisnes saya daripada offline kepada online, orang belakang tabir tu terbaik, sangat terbaik Jamie, sangat terbaik. Jamie boleh share, boleh gigi tu dengan dia, sebabnya sangat terbaik, yang membantu saya, sangat membantu. Terlampau banyak orang di sebalik tabir yang membantu saya untuk saya nak naik saya punya bisnes. Sebab you all nampak di depan, you all tak nampak di belakang. Production, marketing, account itu pecahannya ya. Yes, betul. Dia tak boleh production sore tu je production, sore ni lah marketing, sore ni lah jeng account, tak boleh. Saya ada bahagian yang handle account. Saya yang orang bahagian yang handle online yang handle adalah 3 orang. Tahu dah, 3 orang. Yang handle account seorang, yang handle production 2 orang, yang handle marketing 2 orang. 2 orang, tahu tak. Marketing dan sales sekali lah. Tapi sepatutnya marketing dan sales dia kena pecahkan lagi. Marketing dan sales dia kena pecahkan lagi. Tapi buat masa sekarang ni saya belum masanya lagi saya nak pecahkan. Sebabnya kalau kita pecahkan semua jadi macam, sebab saya tak pernah ada tim ni sebelum ni. Tak pernah ada tim. Tapi bila saya kata saya buat perubahan tu daripada offline kepada online, saya terpaksa ada tim. Sebabnya bila saya tak mampu nak buat sore. Saya lah tukar jom buat live. Saya lah tukar Meta saya nak reply. Tak ada. Tak boleh dah, tak ada. Tahu tak? Tak boleh. So ada tim boleh bantu kita banyak benda. Ya, sangat membantu, tahu tak? Sangat membantu saya. Sangat membantu. So saya sangat appreciate tim saya, sebabnya tim saya lah yang menyebabkan Noris ada sekarang ini. Noris ada dan sekarang ini, dan akan terus maju lagi. Insya-Allah. Kita buat kita dapat. Kita tak buat tak dapat lah. Saya akan cuba buat yang terbaik. Saya akan buat yang terbaik. Saya tak akan putus asa benda ni, sebab saya nampak perubahan bisnes saya. Bila saya bertukar daripada offline kepada online, saya nampak perubahan yang sangat memberi kesan, tahu tak, terutamanya kepada kehidupan saya, memberi impak yang sangat besar. Hai Noris Enti, selamat pagi. Kesusahan kepayahan kita hanya orang di sebalik tabir saja. Ya, betul. Betul. You all nampak di depan, you all tak nampak di belakang tabir tu. Di belakang tabir. So you all kena belajar juga di depan tabir lagu mana, di belakang tabir macam mana. Bukan sekadar mempromot je produk. You all kata tak boleh nak promote, okey. No, you all lah je buat, you all lah segala-galanya. You all juga kena ada juga orang tukang yang pegang account you all. Orang yang pegang marketing you all. Orang yang jaga production. Orang yang semua ni kena ada, tahu tak? Sebab bila ada semua ni, membantu lagi kita untuk nak grow. Membantu lagi, tahu tak? Gimana? Berapa?
seri Okey. So memang kata ramai yang tanya saya macam mana Norris ada tim yang satu kepala tu. Sebab saya pun jenis orang yang gila-gila. Jenis saya jenis orang yang bukan orang nak kata strict, tak adalah strict. Time bekerja memanglah saya strict. Time kita arah, kita bagi tahu, tapi tim saya tak buat, itu memang itu jugalah kenalah juga, sebabnya memang itu kerja dia. Sebab setiap tim saya ada kata skop kerja dia masing-masing. So bila ada skop kerja dia kata dia tahulah, okey benda ni dia yang patut handle, dia hak ni patut handle. So bila patut handle benda ni, tapi dia tak menjalankan tugas dia sebab kita bagi dah. So memang kenalah, tapi kita kena pun kita bagi dengan cara yang betul lah. Kalau jangan kata teking ni tak boleh lah juga, itu cara yang salah lah. Kita ada cara juga macam mana kita nak handle team ni. Banyak tahu dok. Bila saya kata daripada saya run bisnes sore-sore, saya ada team ni, memang banyak sangat saya kena belajar tahu dok. Banyak benda saya kena belajar untuk saya nak handle team ni. Nak handle team yang orang kata bermacam-macam. Team saya pun macam-macam perangai juga. Bila macam-macam perangai ni, tahu dok. Banyak orang kata memang saya lah. Semua benda saya. So bila semua benda saya yang kena handle tu, so orang kata kena saya kena ada ilmu lah. Kalau saya tak ada ilmu bahagian ni, memang habislah tim saya. Sebab tu lah you all tengok kerja sebulan ataupun kerja tak sampai sebulan berhenti. Sebab apa? Sebab kita sebagai ketua tak boleh nak handle tim kita. Kita tak pandai nak handle tim kita. Cara percakapan, cara communication, cara macam mana nak ajar dia. Okey, ni skop kerja dia. Sebab itulah you all tengok mana-mana aku kerja mentah je. Sebab apa? Sebab dia tak happy dia masuk tim kita. Sebab itulah dia mudah nak berhenti. Tapi kalau macam bagi saya, tim saya kata sampai tak nak balik tahu tak? Tak nak balik ke rumah. Sebab apa? Dia sebab dia. Macam mana saya buat supaya tim saya ni kata kalau boleh dia nak ambil katil dia tu, lembek dia, patah dia tu nak mari tidur kat bengkel saya tahu tak? Sebabnya saya nak wujudkan tim yang happy, tim yang nak mari sentiasa nak mari kerja tak sebalik sampai tak nak balik. Gitu tahu tak? Ni gak tengok je pukul 5 dah. 10 minit lagi nak pukul 5. Duk nyipet dah. Tim saya orang kata gi balik. Asyik lagi balik. Acu gi balik kan. Gi balik tu. Mu telefon dah. Gi balik. Mentahlah. Tahu tak? Gitu. Tapi kita kena wujudkan. Bila kita nak wujudkan benda suasana lagu tu, kita sebagai ketua, kita sebagai leader kena mainkan peranan benda ni. So nak mainkan peranan ni kena ada ilmu benda ni. Kalau kita tak ada ilmu benda ni, memang esok tim orang lain mari. Lepas tu nak cari pekerja pula, nak cari pula. Sebab kita tak wujudkan suasana yang macam itu. Bila kita tak wujudkan suasana yang macam itu, memang kata tim kita sentiasa berubah-ubah lah. Berubah-ubah. Dia tak suka masuk tim kita. Dia tak suka. Dia kata malah cari orang lain lah. Nak berhenti tak sedap kerja sini. Tak sedap. Tahu tak? Kita kena wujudkan suasana tu. Suasana yang harmoni. Ada harmoni. Suasana yang happy. Gitu. Mana? Pakai blok ni. Pakai blok ni. Lepas tu kau semula. Tukar unit. Mana? Ni blok ni belakang kalau dah. Berarti sini boleh? Sini. Gitu.
So kata saya bila kita daripada kita sore-sore kita ada team, kita ada satu je idea, tapi bila kita ada team ni, saya ada 9 idea. Saya ada 9 idea dalam saya punya team. So termasuk dengan saya. So 9 idea. You all bayangkan lagu mana, tahu tak? Bila kita ada team, daripada kita ada satu idea jadi 9 idea, dan kemungkinan yang 9 tu berkembang jadi 18 idea. Sebab dua idea sore-sore tu mana tahu. Sore-sore tu dia lebih pernah lagi. Dia bagi 2-3 idea lagi, lebih lagi. So menyebabkan kita punya bisnes kita lagi best lah, lagi happy bila kita ada benda tu, tahu tak? Sebab dulu saya takut sebenarnya. Saya takut sebelum ni nak ada team. Saya takut nak ada pekerja ni, takut sangat. Sebab apa? Sebab saya telah ditipu. Saya telah ditikam daripada belakang. So saya takut nak ada benda tu, tahu tak? Yang kat belakang tu adik Ain je. Adik Ain pun. Adik Ain tu dia dia tunggu SPM sampai adik dia tu memang kata best sangat. Saya suka share. Saya suka bila kita santai-santai gini. Saya sukalah. Saya sebab saya jenis orang yang bercakap, suka bercakap. So saya ni bila kita time tengah makan ke, sebab time tengah hari ke, saya bawa lah tim saya pergi makan ke apa ke. So time tu lah saya ada benda something yang saya share. Kita kata communication. Kita communication together bersama dengan tim ni, yang menyebabkan tim kita ni rasa happy lah nak bekerja. Terutamanya kalau macam adik Ain tu dia muda lagi. So bila muda ni dia bila saya tanya dia pengalaman dia bekerja dalam tim Norris ni, apa yang best, dia kata sangat best. Apa yang best, yang dulu dia tak dapat pengalaman ni, dia dapat pengalaman macam mana cara nak communicate dengan orang yang tak pernah berjumpa. Lepas tu ni yang terbaru saya tanya dia, lepas tu dia kata dia berjumpa dengan orang-orang korporat, dia berjumpa dengan datuk-datuk, dia berjumpa dengan orang-orang kenamaan, orang yang profesional, orang yang high level lah, dia berjumpa dengan orang gitu. Apalah sangat kita ni tak setanding dengan orang-orang yang high level tu. Tapi bila kita berjumpa dengan orang yang macam itu, bagi dia cakap dia cukup hebat lah. Rasa hebat dia kata. Sebabnya berjumpa dengan orang-orang lagu ni yang tak pernah dia jumpa sebelum ni. Dia jumpa dengan Profesor Mak Dia, dia jumpa dengan ramai, dia jumpa, tahu tak? Yang menyebabkan dia rasa happy. Sebabnya bila dia berjumpa dengan orang yang macam ini, orang-orang yang high level yang macam ni, orang-orang yang profesional macam ni, banyak yang bagi galakan, banyak yang bagi sokongan. Dan bila bagi galakan, sokongan tu lah menyebabkan dia rasa happy. Dia rasa happy dia buat kerja lagu tu. Dia happy. So bila happy gini, dia rasa setiap hari nak mari rumah saya. Setiap hari nak mari, tahu tak? Setiap hari. Kalau macam hari Jumaat Sabtu tu memang dia cuti lah. Hari Jumaat Sabtu memang cuti. So bila hari Jumaat Sabtu cuti, dia rasa boring lah. Dia rasa boring sebab setiap hari dia bersama dengan saya. So bila setiap hari bekerja dia bersama dengan saya, Jumaat Sabtu bercuti. So bila bercuti tu dia rasa boring duduk rumah, tahu tak? Dia nak, kalau boleh dia kata setiap hari tak ada cuti. Mana boleh gitu. Saya pun seorang manusia. Saya pun berkemanusiaan juga. Bagi cuti lah juga. Takkanlah nak kerja 24 jam setiap hari. Adalah cuti. So memang itulah yang kata menyebabkan saya punya team saya best. You all tengoklah saya punya kat bengkel tu tak sebalik. Tak nak balik. Tahu tak, tak nak balik. Biasa orang ni kat tengok jam. 10 minit lagi pukul 5. Tengok jam semua kan. So bila dia tengok jam tu, you all rasa ke mana? Macam dulu saya bekerja dengan orang. Bila saya bekerja dengan orang, kita punya environment, tahu tak, persekitaran kita tak selesa bagi kita. Rasa
aku nak cepat balik pada aku buat kerja. Gitulah. Gitulah saya dulu tahu tak. Aku nak cepat balik. Sebab apa? Tak sedap duduk dalam environment tu. Tak best. Bila tak best tu rasa nak balik. Tunggu tengok je. Oh, lu lambat lagi, sejam lagi, 2 jam lagi. Tunggu. Lambat lagi. Tahu tak? Sebab kita punya suasana, kita punya persekitaran kita, sekeliling kita tak best. Yang menyebabkan kita punya kerja tu tak enjoy lah. Tak enjoy. Tapi bila kita wujudkan suasana yang enjoy, kita wujudkan suasana yang happy, walaupun orang tu marah sekalipun, kita rasa macam kata lawak tahu tak. Saya bawa tim saya keluar ke. Jumpa dengan orang ni. Adalah. Biasalah kena marah tu. Itu biasa. Kena marah biasa. Tapi kat marah tu, marah yang tak ambil pok pun. Tim saya tak ambil pok pun. Kalau kena marah ke, biasa. Tak ambil pok pun. Rasa nak suka pun ada. Nak kata ada juga stres pun ada. Tapi kat banyak nak suka tahu tak. Bila orang marah tu banyak nak suka. Gitu. Yang menyebabkan kita rasa happy. Kita punya cara kerja. Gitu. Seka yang positif. Ya, kita kena wujudkan seka yang positif. Seka yang positif. Seka yang positif tu kata macam mana nak wujudkan benda tu? Kena daripada diri kita sendirilah. Diri kita. Macam saya kata saya yang wujudkan benda ni. So saya yang kena wujudkan yang positif. So barulah tim saya tu jadi positif. Kalau saya ni duduk push. Tak boleh lah. Bila kita push orang ni, kita kata merendah-rendahkan dia, kita kata macam-macam kat dia, kita ni kita nak tegur dia tapi kena tegur secara berhemah. Kita kena tegur dia secara berhemah, kita bagi kata motivasi. So saya ni suka bagi motivasi ni. Sebab tu lah tim saya tu lagi tu. Dan ditambah pula dengan apa tu, orang kata dia nampak benda ni, so dia rasa yalah gitu. So kita yang patut wujudkan dulu. Bila kita yang wujudkan, macam saya yang patut wujudkan benda ni. Sebab saya yang kata seorang ketua, seorang leader. So bila saya wujudkan benda ni, jadilah gini, terhasillah tim saya gini. So siapa yang skima tu tak boleh nak masuk lah tim ni. Sebabnya saya memang jenis orang yang tak skima. Saya jenis orang buat apa kita skima. Kita strict tapi kita tak enjoy kita punya kerja kita. Tak boleh juga. Tak boleh. Kalau saya tak suka orang skima ni. Orang skima tahu tak. Skima ni orang strict sangat. Tak boleh kena buat gini. Tak boleh buat gini. Tak apalah. Macam contohnya kita bekerja pukul 5. Kita baliklah pukul 5. Suku 5.30. Sebabnya kita enjoy kita punya cara kerja kita. Sampai tim saya tak nak balik. Tim saya tak nak balik sebab dia enjoy. Gitu. Depan tu. Ni dah dia. Tolak dah lah. Alhamdulillah. Apa dia buat pagar aku ni? Dok nak ramai tengok ni. Pokok ni. Dok, sebabnya jalan sempit sangat. Kalau dia tak buat pagar ni besar sikit. Luas sikit. Bagi sini. Ada umum. Apa? Noh. Cikgu Noh. Biar tak apalah. Biar mana ada. Kan air tu aku kan nak kecil ke boleh. Dok, you nak carrot. You punya aura kalau jumpa memang tak nak balik dah. Lepas tu bukan setakat tak nak balik. Dia balik sementara dia. Dia balik sementara aja. Dia balik sementara, dia mari pula. Memang dia mari, akan marilah pula. Akan mari. Orang tak suruh pun dia mari. Orang tak suruh mari. Apa mari saja. Wah.
Apa mari ni? Pergi balik dah cuti ni. Hak dah. Mari. Macam esok ni. Esok hari Jumaat. So hari Jumaat satu cuti kan. Hari Jumaat satu cuti. Kalau bahagian hosting marketing ni, dia cuti. Kalau production tu, cuti esok. So macam-macam mana pun dia akan mari. Tak mari pagi, dia mari petang. Tak mari petang, dia akan mari malam. Ikut dia nak mari. Lepas tu kalau dia mari apa mari ni cuti tu balik. Saya ayat balik. Sebab saya memang begitu. So tim saya dia faham dah. Bukan kata kalau orang jenis terasa tu, halah aku. Itu biasa dah. Bagi saya dengan tim saya biasa dah. Sebab kita orang memang lagu ni. Kita orang memang wujudkan suasana yang lagu ni. So tak ada skema sangat, tak ada lah kata rasa strict sangat. Sebab dia dah tahu dah. Sekarang ni tim saya, bila saya daripada saya buat bisnes bila saya dah ada tim, memang kalut lah situ. Memang kalut kita sebab kita tak tahu perjalanan kita punya bisnes kita sebab kita dah ada tim ke. Kita ada tim ni. Sebabnya tim kita tu kita tak tahu dia ni minat ke apa dia. So bila kita minat, contohnya Aing, pada mulanya Aing dia dalam bahagian marketing dan sale. So bila Aing marketing dan sale, saya nampak dia pergerakan dia macam mana. So bila lagu tu dia kena kata saya bagi kat orang lain dah marketing dan sale. So dia handle bahagian online. So sebab dia saya nampak kelebihan dia, so saya masukkan dia dalam buat online. Sebabnya dia memang hebat lah bab gitu. Bab gitu. So kalau you all time dia buat live tu, you all boleh tanya dia, tahu tak? Sebab dia memang pro bab tu, dia pro tu. You all nampak Aing lagu tu, tapi dia memang pro bab kata bab online ni bagi dia. So kalau time dia buat live tu, you all nak tanya, you all tanya dia deh. You all tanya dia bab online tu, dia lah. So kata sebabnya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, keunikan masing-masing. So bila masa kita start tu memang kita tak tahu. Kita just bagi mu kena buat gini, buat gini. Tapi bila lama-lama saya nampak tim saya ni pikah bahagian dia boleh menguasai bidang yang mana. Ain dia boleh menguasai bidang yang mana. Kita boleh tahu dah tim kita bila kita dah lama-lama. Sebab itulah masa mula-mula tu jangan you all nak perfect semua, tak boleh. Sebab kita tak tahu taraf kita lagu mana. Kita tak tahu macam mana kata permulaan dia. Sebab kita kena start dulu. Bisnes ni bila dah ada tim ni, kita kena start dulu. Lepas tu bila start tu berjalan tu, baru kita nampak dia ni bahagian ni. Kita pun tukar bahagian ni, tahu tak? Bila kita tukar lagu tu dah sampailah sekarang, saya nampak macam mana tim saya boleh bergerak, dia tahu skop kerja dia masing-masing. Bila dah tahu dah, setiap orang tahu skop kerja masing-masing. Bukan kata mari hari ni aku nak buat gapo dia tak ada dah istilah tu. Tak ada dah, sebab dia dah setiap orang tim saya dia dah tahu dah. Skop dia kerja dia macam mana. Dia dah tahu dah. So bila dah tahu gitu, memudahkan kerja saya lah. Dia dah tahu dah. Setiap orang memang dah tahu dah skop kerja masing-masing. So bila dah tahu gitu, memang kata menyenangkan saya lah. Senang. So bila berlaku masalah, siapa yang patut handle ni gitu. Gitulah bila kita dah ada tim ni, macam itulah perubahan dia. Bisnes kita bila kita dah ada tim, kita boleh pergi jauh daripada kita buat run bisnes sorang-sorang. Memang kita boleh pantas, kita boleh buat benda tu bila kita buat sorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, memang kita tak mampu nak buat sorang. Tak mampu. Walaupun you all buat kat rumah sahaja, it's okay. Tapi kalau you all punya kata you all nak pergi jauh benda tu, memang you all kena ada team. You all kena ada team. So team tu nanti berlakunya perubahan bisnes, memang you akan sendiri. InsyaAllah Allah akan wujudkan, Allah akan datangkan tim dekat you all. InsyaAllah. Sabar. Walaupun you all kata aku nak cari mana tim ni, payahlah nak cari tim. InsyaAllah Allah akan datangkan orang-orang yang boleh membantu kita untuk kita nak naikkan kita punya bisnes. Okeylah, saya rasa setakat tu untuk hari ni. Semoga apa yang saya bagi tahu mana yang best, you all you all kata
tanya diri you all sendiri, mana yang best, you all run business seorang-seorang ke atau you all run business dengan team. Bagi saya, pendapat saya ini kata conclusion dia last, bagi saya bila kita run business seorang-seorang, ada yang best, ada yang tak best. Tapi kalau bila kita ada team, ada yang best dan sangat best lagi. Ada best sangat-sangat lagi. Bila kita bersama dengan team, kita boleh sharing banyak benda, dan benda itulah yang mewujudkan setiap orang impian masing-masing. Impian masing-masing. Team saya daripada dulu berbeza dengan sekarang. Berbeza sebab setiap orang ada impian masing-masing. Impian tu yang tak kira lah kecilnya impianmu, besarnya impianmu, itu impian masing-masing. So impian tu tak perlu bayar, tak perlu kata tak ada bayar gapo. Impian kita. So it's okay kalau you all impian you all nak ada kapal terbang kau, nak ada helikopter kau, itu it's okay sebab impian you all. Impian masing-masing. Sebab tim saya memang semua orang ada impian masing-masing. So bila ada impian tu, macam mana kita nak dapatkan impian itu, yang kita kena struggle, itu yang kita wujudkan dalam tim kita. Kerjasama itu. Kerjasama tu yang sangat penting. Okeylah, saya rasa setakat tu untuk petang ni pula pagi ni. Semoga apa yang saya bagi bermanfaat, dan terima kasih sangat yang mana yang tengok saya punya live, yang share, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Dan nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.